Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa lagi pada sesi malam ini. Sesi kuliah. Ya. Okey, bab puasa kita akan masuk sama juga semalam. Kita akan ulang balik bab puasa. Tahun-tahun kita dah berpuasa dan kita berjaya menghayati puasa dengan baik. Tapi apapun kita ulang kaji balik ya. Jadi hari itu pun sebelum ni saya dah bacakan hadis daripada kitab Subul Salam yang cumanya dalam kitab tu hadis-hadisnya telah pun habis dan sekali hadisnya lebih daripada hadis 109. Jadi saya cari satu kitab lain dan klik manhaji yang mana kita sekarang berada dalam rukun puasa yang mana sekarang ni perkara-perkara yang membatalkan puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi sekarang ni kita nak tahulah apa itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, sebentar. Okey, izinkan saya share lah dulu kepada beberapa grup. Moga-moga manfaatnya dapat kita kongsikan pada yang lain yang mungkin mereka singgah sebentar ataupun kita terkelih sekejap scroll. Dan seterusnya kita buat Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Suara okey tidak? Suara semua okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ulang kaji bab berkenaan perkara yang membatalkan puasa. Semalam kita dah sentuh sebahagiannya. Hari ini kita sambung lagi sebahagian daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey, semalam kita sebut, last kali kita sebut tentang al-qai. Al-qai iaitu muntah. Jadi kita boleh lihat di skrin belakang, al-qai iaitu muntah yang sengaja. Muntah yang tak sengaja tidak apa. Okey, jadi muntah yang sengaja, kalaupun benda tu tak masuk balik dekat dalam, itu membatalkan puasa. Kemudian muntah yang tak sengaja, dia tak sengaja muntah perut loya ataupun sebagainya. Kemudian dia tak sengaja tertelan balik sedikit daripada dia punya muntah tu, itu juga tidak membatalkan. Sebab itu ini dalilnya disebutkan oleh Nabi SAW, man darahu qai wa huwa sha'im falaisa alaihi qada. Barang siapa yang didatangi oleh muntah ataupun dia termuntah, falaisa alaihi qada, maka dia tidak perlu menggantikan puasanya. Wa in istaqa'a, kalau dia sengaja mengeluarkan muntah, maka hendaklah dia mengqadanya, dia kena ganti semula pada hari yang lain. Okey, kita masuk pada tajuk yang lain iaitu al-wat'u amdan, bersetubuh ataupun berjima' pada bulan puasa dengan sengaja. Dekat sini semuanya dengan sengaja. Okey, walau min bi ghairi inzal, walaupun tanpa inzal, tidak mengeluarkan mani, tanpa inzal tetap Okey, kita lihat dulu dalil. Wa dalil dzalik qauluhu ta'ala wa kulu washrabu, dan hendaklah kamu makan dan minum hatta yatabayyan, sehinggalah jelas lakumul khaytul abyad, sehinggalah jelas bagi kamu al-khayt itu benang putih daripada benang hitam. Maknanya kita boleh bezalah benang putih dan benang hitam. Kalau belum boleh beza maka tak apa, tapi kalau dah boleh kita bezakan maka dah masuk waktu subuh. Okey. Thumma atimus siyam, kemudian hendaklah kamu menyempurnakan puasa sehingga malam. Maksud malam tu apa? Terbenamnya matahari. Wala tubashiruhun, janganlah kamu bersubuh menyentuhinya. Nya tu isterilah. Wa antum akifun, dalam keadaan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Okey, apakah ini maksudkan dengan al-khayt al-abyad? Al-khayt al-abyad. Okey, al-khayt al-abyad, benang putih. Tapi yang maksudkannya apa? Dau'un nahar, dau'un nahar, cahaya pagi, maksudnya subuh lah. Al-khaytul aswad, benang hitam, zulmatul lail, kegelapan malam. Sekiranya masih malam. Kalau kita ni elektrik dah ada, kita tak boleh, senang je nak bezakan pukul 12 malam letak benang putih benang hitam, boleh saja kita beza. Tapi ini kalau satu orang yang tinggal memang kawasan dia tak ada, orang kata lampu pun mungkin terlalu minimal lampu dan kalau padam lampu terus tak nampak.
Ya, tapi kalau kita ni pada lampu pun sama jugalah, tak nampak kan kalau waktu malam. Jadi waktu subuh tengok saja langit dah agak cerah. Okey, sebab itu disebutkan daun nahar, ya, maknanya masuk waktu fajar. Okey. Jadi kat sini wal fajru daun yatla'u mu'taridan fil ufuq, ya, yang telah pun terbit di ufuk, yantahi bi tulu'ihi al-lail, yang mana datangnya fajar, ya, waktu subuh telah habislah waktu malam. Ya, maknanya yantahi bi tulu'ihi al-lail, waktu malam tu tamatlah bila terbit fajar. Fajar apa ini? Ya, fajar subuh lah, ya, pada waktu subuh. Ya, waya berdaun nahar, bermulalah pada waktu pagi. Sebab itu kita sebut sembahyang subuh. Subuh tu maksudnya pagi, sembahyang pagi, ya. Okey, jadi kalau sebelum tu dia akan nama qiyamul lail, ya. Kita sembahyang malam, solatul lail, sembahyang malam sebelum waktu subuh. Lepas subuh, sembahyang ni subuh pagi, kan. Okey, makna tubashiruhun, dekat sini disebut makna tubashiruhun. Apakah makna tubashiruhun, ya? Kalau kita sebut bahasa Arab, basyarah tu kulit. Disebut basyaru, kulit ke kulit, ya. Tetapi yang dimaksudkan tu bukanlah hanya sentuh sahaja, ya, sentuh, ya. Okey, mana? Wala tubashiruhun, janganlah kamu menyentuhi. Ya, yang maksud dalam ayat ni bukanlah hanya sentuh, tetapi yang dimaksudkannya adalah, ya, jima ataupun persetubuhan. Ya, wa antum akifun. Dekat sini apa maksud antum akifun? Ai fi hal i'tikaf, ya, dalam keadaan beriktikaf, ya. Kemudian amma law wati'a nasiyan. Okey, ke atas ini tadi perkara yang membatalkan sama ada, ya, dia sebut bersetubuh, ya, dia sama ada inzal ataupun tidak, ya. Jadi persentuhan adakah membatalkan? Persentuhan tidak membatalkan, ya. Persentuhan tidak membatalkan, yang membatalkan adalah persetubuhan. Okey, bi ghairi inzal, walaupun tanpa inzal. Okey, amma law wati'a nasiyan, dan kalaulah dia terlupa, kan, mungkin hari-hari awal Ramadan ni kan dia terlupa. Maklumlah sekarang ni PKP, duduk rumah saja sampai lupa hari apa, kan. Patutnya pengumuman pun dia tak dengar. Ya, kemudian wati'a nasiyan, dalam keadaan dia terlupa, fa innahu la yuftir, ya, dia tidak berbuka. Tapi yang penting dia kena tahulah, ya, kalau malam tu dia dah niat nak puasa, tiba-tiba pada waktu subuh tu dia lupa. Ya, ataupun malam tu pagi tu dia terlupa. Itu tak apa, ya. Tapi kalau dia fikir pagi ni puasa ke tak puasa, kemudian dia bersubuh juga, maka itu hukum yang berbeza, itu membatalkan. Okey, la yuftir, kalau dia terlupa, ya, terlupa apa? Maknanya di pagi tu dia tak rasa pun pagi tu pagi puasa, ya, dia tak rasa pun pagi tu pagi puasa. Dia rasa macam hari-hari biasa saja, kemudian dia pun bersubuh dengan isteri dia. La yuftir, tidak membatalkan puasa, sebagaimana ini dikiaskan dengan qiyasan alal akli wasyarab, ya, dengan makan dan minum. Makan dan minum kita tak tahu, mana kita terlupa yang pada waktu itu kita tengah puasa, kan. Kita macam biasa makan, lepas tu baru teringat. Ya, sama jugalah ini keadaannya. Maksudnya apa? Bukanlah bila dia nak buat apa muqaddimah dekat situ, ya, bila dia teringat dia kena stop. Ya, bukanlah maknanya time muqaddimah tu dia teringat kemudian dia terus lagi. Ya, itu membatalkan puasa dia. Ya, tapi kalau dia sedang, ya, sedang berlaku, ya, maknanya dia kena terus stop, ya, berhentikan. Ya, sekadar setakat yang dia ingat, ya, yang dia lupa sahaja. Ya, tapi kalau dia buat-buat lupa, nanti ke akhirat kenalah, kan, siksaan, ya, sebabnya kita sengaja, ya, dan dia kena bayar kafarah. Nanti kita ceritakan tentang kafarah. Okey, al-istimna, bermaksud istimna, mengeluarkan mani, ya, mengeluarkan mani. Huwa istikhrajul mani bi mubasyarat taqbil, ya, sama ada bi mubasyarat taqbil dengan mencium ataupun yang selain daripada itu, ya, sama ada dengan tangan ataupun yang selain daripadanya. Fa in ta'ammada dzalik, ya. Jadi benda ni pun saya tak ada nak jelaskan dengan lebih lanjut sebab depan saya ni ada anak-anak. Okey, kita secara ringkas saja. Fa in ta'ammada dzalika as-saimu aftar. Tapi kalau dia berbuat dengan sengaja, maka iaitu membatalkan puasanya, ya. Okey, amma in ghuliba ala amrihi fala yuftir. Dan kalau dia satu orang yang pandang saja kemudian dia tak boleh kawal, dia keluar secara sendiri, maka itu tidak membatalkan. Okey, ini pun saya tak ada nak cerita dengan lebih lanjut, sekadar itu sahaja. Dan kita terus kepada perenggan yang berikutnya. Hadza wa tukrahu al-qublah. Jadi disebabkan itu,
Sebabnya bila qublah, ciuman-ciuman, kucupan, dia boleh membawalah kepada perkara-perkara yang lain, daripada satu membawa kepada perkara-perkara yang lain. Okey, jadi tukrahul qublah pada bulan Ramadan orang kata sebut hukumnya makruh pada bulan Ramadan, pada bulan lain tak ada masalah, ya. Okey, karahat tahrim, karaha dia makruh yang membawa kepada tahrim, pengharaman, jadi hukumnya haram lah. Liman harakat syahwatuh, maknanya orang yang memang sukar untuk mengawal syahwat, daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, sebabnya lianna fi dhalik ta'ridan li ifsadi shaum, dia telah membawa kepada kerosakan, maknanya dia seolah-olah membawa kepada perkara yang boleh membatalkan puasa, jadi benda itu juga haram, jadinya perkara yang membawa kepada haram ia juga haram, sebab apa? Ifsadus shaum, sebab bulan puasa kita kena menahan diri, tapi bila kita buat benda tu dia telah merosakkan puasa, kita telah tidak menahan diri. Okey, amma man lam tuharrik syahwatuh, dan ada pun orang yang boleh mengawal hawa nafsu dia, yang terkawal, maknanya dia cium isteri dia biasa sahaja, tak ada apa-apa, fal aula lahu tarkuha lil bab, hasman lil bab. Okey, jadinya hasman lil lubab, okey, jadi kalau orang yang sebegini pun adalah lebih baik untuk menjaga dirinya, dia tinggalkanlah, maknanya kalaupun dia dah mampu mengawal dirinya, tapi perkara ni sebenarnya perbahasannya panjang, cuma secara umumnya ada sebahagian ulama menyebut sekiranya dia memang dari kalangan orang yang mampu mengawal, maka dia dibolehkan mencium, mengkucuk isterinya, sebabnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah apa mana petunjuk untuk kita juga, dan perkara ini bukanlah suatu perkara yang Nabi sebut perkara itu khas untuk dia, jadinya kalau orang tadi mampu mengawal, biasanya dia tak adalah dia tak adalah nak cium isteri dia berlebih-lebihan, jadi secara umumnya dibolehkan sekiranya kita tidak mampu untuk mengawal hawa nafsu, maka perkara itu dia jadi makruh, dan kalau boleh membawa kepada perkara-perkara yang batalkan puasa, maka dia menjadi haram. Okey, seterusnya kita lihat dalilnya, rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucupku, menciumku dalam keadaan dia sedang berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Jadi, siapa di kalangan kamu yang mampu mengawal nafsunya, mengawal syahwatnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal syahwatnya. Okey, jadi daripada hadis ini apa kata ulama? Wa ma'na kalam Aisyah radhiyallahu anha, innahu yanbaghi lakum al-ihtiras. Maknanya kita innahu yanbaghi, seharusnya, sepatutnya bagi kita al-ihtiras, menjauhi ataupun berjaga-jaga daripada mencium isteri dalam bulan Ramadan. Wala tatawahhamu, janganlah kita menyangka min anfusikum annakum, janganlah kita menyangka bahawa kita ni sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mubah, harus bagi dia, tetapi disebabkan kita ni di kalangan orang yang tidak mampu mengawal hawa nafsu, maka dia hukumnya tidak sama sebagaimana Rasulullah. Okey, disebutkan sebab apa? Li'annahu yamliku nafsahu, sebab apa? Rasulullah antara orang yang paling dapat mengawal hawa nafsunya. Okey, wa ya'man al-wuqu'u fi qublatin yatawalladu minha inzal aw syahwah, dan aman daripada berlaku apa? Maknanya berlaku kita cium ataupun kucupan itu tidaklah membawa perkara-perkara yang lain, inzal ataupun menaikkan syahwat dan sebagainya. Okey, au haijan nafs wa nahwa dhalik, wa antum la ta'manun, dan disebutkan di sini kita, wa antum, kamu, semua tidak mampu untuk mengawal diri kamu. Okeylah, cara khulasahnya, kalau kita mampu untuk mengawal nafsu kita daripada mencium isteri, maka sebaiknya itulah, dan kalau orang yang jenis dia nak juga cium, tapi kita pastikan, kena pastikan jangan sampai apa, tapi sebaiknya kalau ikut daripada apa yang disebutkan oleh penulis kitab, kita hindarkan diri daripada perkara tersebut. Sebab itu dalam ayat Quran menyebut, dekat sini, wala tubashiruhun, wa kulu washrabu, dalam ayat yang lain fal'ana tubashiruhun, apabila kamu telah berbuka puasa, maka bolehlah bagi kamu untuk
ya, kamu bersetubuh dengan isteri kamu. Maknanya lepas buka puasa. Jadi waktu pagi tu kita fokus ibadat sahaja insya-Allah. Ya, jadi Ramadan pun tak lama lagi, beberapa hari lagi. Khamis dengan bulan Jumaat insya-Allah kita berpuasa, dan Khamis tu juga kita akan sembahyang tarawih. Macam mana? Dah okey, ready sembahyang tarawih? Nak baca surah apa? Tak ada masalah. Baca je lah surah apa-apa. Kan, Al-Fatihah pun okey dah. Al-Fatihah yang penting dapat 8 rakaat kan, 4 salam. Okey, kemudian perkara yang menghalang daripada berpuasa adalah haid dan nifas. Ini khas untuk yang wanita, yang lelaki tidak ada haid ataupun nifas. Sajad. Wallahu a'lam. Yang itu tak diketahui identitinya, sama ada lelaki ataupun wanita. Tapi kalau ikut suara dia, suara lelaki. Kalau ikut suara dia, suara lelaki lah. Tapi kalau wallahu alam lah, tak ada buat DNA test, kita pun tak tahu kalau berkaitan dengan sajad. Okey, fa inna kullam minhuma azrun yamna'u min sihhati shaum. Jadi kalau yang wanita didatangi oleh haid, kemudian dia nak puasa, puasa dia tak sah. Jadi dia haram puasa. Bila haram puasa dia boleh makan. Kalau kita pula haram berbuka. Walaupun contoh kita tak berniat pada hari itu, kita lupa nak niat pada malam hari, kemudian pagi itu alamak aku lupa nak niat. Kita haram makan. Tetap haram makan. Walaupun macam mana alasan kita sekalipun, alah terlupa lah tadi, dan sebagainya. Tapi kita terlupa, mana hari itu kita tak dianggap sebagai berpuasa, tapi kita tak boleh makan sebab kita haram makan. Kalau yang wanita pula, mereka ini haram berpuasa. Kalau puasa haram, dan puasa tidak sah. Okey, fa idza tara'a 'ala al-mar'ati as-sha'imah haidun aw nifasun fi juz'in minan nahar batala siyamuha. Kalaulah datang haid ataupun nifas pada wanita ini sebahagian daripada pagi, maka tidak sah puasanya. Contohlah, subuh tengok dah ada, jadi hari itu dia tidak perlu berpuasa. Ataupun tengah hari tengok dah ada, maka tidak perlu puasa. Ataupun pukul 6, maka hari itu walaupun dia dah tahan makan daripada pagi, jadi pukul 6 tak ada, maka hari itu tidak dikira puasanya. Dia kena ganti pada hari lain. Sebab itu disebut sini wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaum. Anda wajib baginya mengqada hari yang tersebut. Kalau wanita yang haid, ikutlah bergantung, ada 7 hari, ada yang 8 hari, sehinggalah maksimum 15 hari haidnya itu. Okey, kemudian okey, persoalan ada yang bertanya, orang rumah saya bertanya. Jadinya kalaulah lepas berbuka tu baru perasan ada. Okey, kita kena tengoklah. Jadi sebenarnya kalau wanita pun dia dah ada macam rasa, betul? Ke memang tak ada rasa langsung? Tiba-tiba ada. Dia mesti dah ada terasa. Saya pun tak tahulah. Okey, tak perasan. Jadi kita kena tengoklah. Biasanya kalau darah tu dia nak keluar, sampai keluar tu kita boleh tengok pada kebiasaan. Kebiasaan tu dah berapa lama, dan kita tengok jenis darah tu dah jenis dah pekat ke ataupun masih merah-merah lagi ke. Jadi kita tengok jugalah keadaan tu. Okey, kita boleh terus. Okey, jadi sebabnya darah, dia ada pelbagai jenis warna darah. Jadi kita kena pasti jugalah jenis darah tu. Jadi kalau yang merah betul, kalau kita tengok tu maknanya dia masih baru lagi. Kalau dah jenis yang dah pekat tu dah lama lah kan. Sebabnya keluar sedikit, daripada dalam tu dia keluar sikit, kemudian dah kat luar tu dia dah pekat. Bila dah pekat tu dah lama. Kalau yang merah lagi, cair, itu baru. Maknanya kalau cair terpegang tu dia barulah. Baru lagi berlaku. So kalau yang lama tu maknanya kita tengoklah masa tu, tempoh masa. Okay, macam mana? Okey, untuk haid ni kita perlu orang kata penjelasan yang lebih lanjut lah tentang warna darah dan keadaan seorang wanita tu sendiri. Jadi hukumnya agak berbeza. Jadi kita tak ada nak mendetailkan di sini. Kalau ada persoalan, tak apa, kita akan jawab sekadar yang mampu sahaja. Okey, next, Rawahul Bukhari 298 dan hadis Muslim hadis yang ke-80. Jadi kalau kita buka kitab Imam Bukhari hadis 298 kita akan jumpa, dan kitab Imam Muslim hadis yang ke-80 kita akan jumpa hadis yang berkenaan perkara ni An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah. Rasulullah berkata tentang seorang wanita, qad su'ila an nuqsani dinihi, tentang kekurangan amalan agamanya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum.
Okey, adakah apabila seorang wanita itu didatangi haid, tidak perlu bersolat dan tidak perlu berpuasa? Ya, jadi Rasulullah menyebut sedemikian. Jadi wanita yang datang haid tidak perlu solat dan tidak perlu berpuasa. Ya, maknanya kalau puasa pun tidak sah, kalau sembahyang pun dia tidak sah. Ya. Jadinya kalau, berkenaan puasa solat, dia tidak perlu qada, ya. Solat dia dalam keadaan haid itu dia tak perlu qada lah, ya. Macam contoh dalam 7 hari, 8 hari yang dia tidak solat, maka tidak tak perlu qada. Tapi kalau puasa, disebabkan puasa itu satu ibadat yang setahun sekali sahaja dalam masa sebulan, ya, jadinya dia kena ganti balik, ya. Tapi sebabkan kalau kita solat tu kita buat sepanjang tahun, ya, mana hari-hari cuti itu tidak perlu solat dan tidak perlu digantikan, ya. Dia berbeza dengan orang yang sengaja tinggal solat. Orang yang tinggal solat memang kenalah. Kan? Dia tinggal sengaja solat dia. Okey, al-junun war-riddah. Ya, orang yang gila dan juga murtad. Yang hukumnya bagaimana? Wa kilahuma mani'un min sihhatis shaum. Kedua-duanya ya satu larangan ataupun yang menyebabkan puasa tadi tidak sah. Ya, apabila seorang tadi murtad, ya, dia puasa pun puasanya tidak sah, tak diterima, dia kena bertaubat dahulu. Ya, al-junun sama juga, selagi mana dia gila, dia tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Li khuruji man qama bihi dzalik an ahliyatil ibadah. Dia bukan ahli dalam ibadat. Ya, untuk syarat ibadat tadi, ya, kan tadi sebut Islam, balik, akil, ya. Jadi akalnya tidak ada. Jadi bila riddah, dia bukan seorang muslim, maka puasanya tidak sah. Ya. Okay, next. وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات. Dah. Jadi kita dah maklumkan dah perkara-perkara yang batalkan puasa. Banyak ke perkara yang batalkan puasa? Makan, minum, ya, yang lain persetubuhan. Kan? Itu sajalah haid. Yang haid tu untuk wanita. Yang lelaki tak perlu. Kan? Jadinya tak banyak sebenarnya perkara yang boleh membatalkan puasa. Ya, yang penting jangan makan, jangan minum. Ya, menafas macam biasa. Ya. Okey. Dialisis cuci darah kan, dialisis cuci darah. Cuci darah tak apa, cuci darah sebab dia cuci sahaja. Kalau insulin itu pun sama jugalah, itu untuk apa, dalam badan kan. Okey, tak apa, soalan tu nanti kita jawab kemudian, kita kena semak balik. Okey, jadinya sekarang ni perkara-perkara yang membatalkan solat. Mungkin ada yang bertanya kalau apa, kentut lain macam mana, korek telinga macam mana, kan, kumur macam mana. Kumur boleh, ya, kumur tak ada masalah. Korek telinga batal ke? Ada budak mengacau tepi ni. Jadinya ada perkara yang tidak membatalkan. Jadi sebagaimana yang disebutkan sebelum ni, sekiranya kita masuk dalam manfaz apa nama ni, perkara benda-benda. Contoh kalau kita masuk air dalam badan, ya, benda tu untuk menyihatkan badan kita, maka itu orang kata tidak sah puasanya. Ya, sebabnya tujuan untuk kita puasa tu untuk merasai lapar dan untuk merasai dahaga. Ya. Kemudian perkara lain lagi, korek telinga tidak membatalkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa nama ni, picagari, ya, ambil darah, ya, ataupun perkara-perkara inilah, ya, ambil darah tidak apa ni, tidak membatalkan puasa. Okay, kemudian kita lihat ya, ini yang disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang perlu kita jaga untuk kita hindari dalam bulan Ramadan. Jadi tak banyaklah perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ya. Fa in bashara as-sa'im syai'an min hadhil mufattirat dhannan anna al-fajra lam yatla' ba'd fatabayyana khata'u batala saumuhu. Okey, ini satu kes. Kalau satu orang tadi dia bangun pukul 6.30. Ya, kemudian dia rasa tak masuk subuh lagi ni. Kemudian dia pun minum. Ya, 6.30 dia bangun, kemudian dia tak tengok jam, ya, dia bangun pukul 6.30 tapi dia tak tengok jam, dia pergi masuk apa ni, buka peti ais, dia minum, kemudian baru dia tengok jam. Tengok jam 6.30. Jadi macam mana? Ya, sebab kat sini disebut apa? Fatabayyana khata'uhu, maka ya jelas, ya, maknanya baru dia tahu yang dia tu salah. Batala saumuhu, batal puasanya. Ya, wa amsakan nahar, ya, kemudian dia menahan diri pada waktu siang hormatan lisyahr, untuk menghormati bulan Ramadan. Ya, dia tak sah puasa, puasanya batal, tapi dia haram makan. Ya, dia haram makan. Wa qada badalan anhu, hendaklah dia mengqada ataupun mengganti semula puasa pada hari tersebut.
Kan. Jadi kalau boleh kita kena pastikanlah jangan makan. Dah masuk subuh jangan makan. Ataupun kita rasa nak masuk subuh pun ni tengok jam. Kalau boleh kena ada 2 3 jam kan. 1 jam kat tangan, 1 jam kat handphone, 1 jam kat mana TV ke apa. Ada beberapa jam ataupun ada kalender sekali. Kita pastikan supaya kita tidak apa ni, ataupun kalau siapa-siapa yang mampu tengok kat luar, tengok keluar, ni belum masuk subuh lagi ni, gelap lagi. Kalau gelap betul tak apa. Tapi kalau sebenarnya kita pun tak reti nak tengok ni dah masuk subuh ke belum lagi. Jadinya kita kena yakin bahawa belum masuk tak apa. Dan bila tengok betul-betul, memang betul belum masuk. Jadi puasa kita sah. Tapi bila tengok rupanya dah masuk. Rumah kita gelap kan, tutup pintu, semua tak nampak cahaya langsung. Seolah-olah malam lagi. Tapi bila buka, matahari dah tinggi dah. Jadi kita tak sah puasa tersebut. Okey, wa kadzalika idza aftara fi akhirin nahar, begitu juga dengan orang yang berbuka pada hujung dah. Pukul 6.30, pukul 7 kan, masuk pukul 7.05 atau pukul 7 suku, dhannan ghurubasy syams. Dia menyangka matahari dah terbenam. Dah pukul 6.30 ataupun pukul 7. Pukul 7 dah gelap dah. Dia sangka biasa waktu macam ni dah gelap ni. Rupanya matahari tu mendung kan. Mendung, matahari tak nampak. Jadi dia pun makan. Bila makan tengok baru lagi. Tadi saya dah makan. Tapi kenapa baru azan? Adakah Bilal lambat azan? Tidak. Rupanya kita terawal makan. Thumma tabayyana annaha lam takun qad ghabat ba'd batula batula siyamuhu. Maka batallah siyamuhu, batallah puasanya. Walaupun dah 13 jam kita puasa, tinggal 15 minit lagi, maka batal. Wajaba alaihi al-qada. Wajib baginya untuk dia berpuasa. Okey, tajuk berkenaan rukun puasa dah pun habis. Jadi kita akan masuk kepada satu hukum yang lain, iaitu apa? Adab berpuasa dan perkara-perkara makruh. Dekat sini ta'jilul iftar, ta'jilul fitr, awalkan berbuka. Memang kita disuruh awalkan berbuka, tapi kalau waktu maghrib 7 suku, kita buka pukul 7, memang tak sah tuan-tuan. Memang tak sah. Memang awal dah tu. Maksud awal, masuk waktu terus buka. Maksud awal. Tapi kalau buka lambat, boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okey, cuma dapat pahala sunat sekiranya kita buka lebih awal. Okey, pada awal waktulah, bukan sebelum masuk waktu. Okey, itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan hari ini. InsyaAllah, kalau sesiapa yang tak sempat nak tengok daripada awal, bolehlah juga lawat dekat saya punya YouTube, K-pop Kuliah. Saya akan muat naik di sana. Jadi kita boleh sambil-sambil tu ulang kaji. Sebab kalau di Facebook ni kadang-kadang tak sempat kita nak scroll sampai bawah kan, tak tahu tajuk. Tapi kalau di YouTube tu lebih mudah lah untuk kita tengok dan kita baca ataupun dengar, ataupun kita ulang kaji semula. Okeylah, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada hari yang berikutnya esok. Pengajian seterusnya ada adab puasa dan perkara-perkara makruh.